Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Dr. Muhammad Uzi. Hari ini kita mula dengan tajuk baru, bab baru, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pembeli ubah. Jadi kalau kita lihat ketaksamaan linear ni, ketaksamaan kita dah belajar sebenarnya. Ketaksamaan linear pun kita dah belajar. Jadi mengapa kata kita dah belajar? Sebab ketaksamaan linear ni, ketaksamaan linear ni contohnya ialah kalau persamaan y sama dengan 3x. Ini contoh persamaan. Okey, persamaan. Jadi kalau contoh persamaan dia boleh jadi, kemungkinan dia boleh jadi y. Gitu. Ini persamaan lah. Sebab tu sekata sudah belajar kan. Cuma hari ni tajuk dia ketaksamaan linear dalam dua pembeli ubah. Contoh lagi, y 3x tambah 3 y 2x. Contoh-contoh lah. Inilah ketaksamaan. Okey. Kalau dua pembeli ubah pula, maksud dia ini satu pembeli ubah, ini lagi satu pembeli ubah. Jadi x dan y ni adalah masing-masing pembeli ubah lah. Dua pembeli ubah itu maksud dia. Dua pembeli ubah. Okey. Jadi sekarang kita dalam tingkatan dalam pelajaran khusus untuk SPM ni, tajuk ini membincangkan tentang ketaksamaan linear dalam dua pembeli ubah. Jadi macam mana kalau kita nak faham, elok kita lihat contoh di sinilah. Ini bagi contoh ni bagi tujuan untuk anda tahu guna dia. Okey, guna dia. Di sini tajuk soalan dia, sebuah kilang kereta mengeluarkan X unit kereta model A dan Y unit kereta model B. Berikut adalah keperluan yang perlu dipatuhi. 1. Penghasilan model A adalah sekurang-kurangnya 300 unit sebulan. Penghasilan nombor 2, penghasilan model B adalah sekurang-kurangnya 400 unit sebulan. Nombor 3, jumlah penghasilan kereta tidak melebihi 900 buah. Tulis 3 ketaksamaan linear selain X besar daripada atau sama dengan kosong dan Y besar atau sama dengan kosong bagi memenuhi keperluan tersebut. Okey, jadi pertamanya saya nak gambarkan dekat sini tajuk ini, bab ini. Sebenarnya ini guna dia kan, guna dia untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Menyelesaikan masalah dan buat keputusan. Okey, dalam tajuk ini kita buat keputusan sebenarnya. Kalau kita seorang peniaga, kita boleh buat keputusan berapa untung yang kita nak, berapa banyak untung yang kita nak, bagaimana untuk kita elak daripada rugi, bagaimana kita nak untung dengan maksimum. Inilah tajuk-tajuk, inilah tajuk yang berkait secara langsung. Tapi untuk kali ini kita buat dua pembeli ubah saja. Okay, dalam tajuk bab ini dua pembeli ubah. Dan kalau kita lihat di sini dia bagi X besar daripada kosong dan Y besar daripada kosong. Yang ni dia dah bagi, memang biasanya X ni besar daripada kosong sama dengan kosong, Y besar sama dengan kosong ni memang biasa. Memang wujud dalam setiap kes. Bermaksudnya X dan Y tu nombor positif. Contohnya bilangan kereta, unit kereta. Unit kereta mana ada unit kereta negatif. Jadi unit kereta positif ataupun kosong ataupun positif. Unit kereta. Berapa ada kereta? Kosong kereta, 2 kereta, 3 kereta. Jadi dia tidak mungkin negatif kereta. Bilangan dari segi bilangan kereta. Okey, bilangan kereta. Begitu itu sebabnya diberi X lebih besar atau sama dengan kosong, Y besar daripada kosong sama dengan kosong. Ini memang sudah sudah disedia maklum. Okey, jadi kita nak cari yang lain tu, yang tiga yang lain. Okey. Tiga yang lain tu. Contohnya di sini.
sebuah kilang kereta mengeluarkan X unit kereta model A dan Y unit kereta model B. Okey, kita tengok di sini. Penghasilan model A sekurang-kurangnya 300 unit. Makna dia model A pembeli ubah dia adalah X. Jadi X kalau kita tengok keperluan pertama di sini menghasilkan model A sekurang-kurangnya 300 unit. Sekurang-kurangnya 300 unit. X dia mesti 300 unit. Tapi kalau kita buat gini, ini sekurang-kurang tu kalau kita tanda macam ni, maknanya dia seolah macam 300 tak boleh. Sebab dia tak sampai 300. Tapi kalau kita tengok penghasilan model A, sekurang-kurang 300, maksud 300 ni termasuk. 300 unit ni termasuk. Jadi, dia ada tanda sama kat situ. Okey, ini adalah untuk nombor 1. Dan untuk nombor 2, cuba kita tengok. Penghasilan model B adalah sekurang-kurangnya 400 unit sebulan. Sekurang-kurangnya 400. Makna dia 400 pun boleh. Model B, kita wakilkan dengan Y, jadi 400. Gitu Sebab dia boleh 400. Dan dia sekurang-kurangnya 400. Makna dia lebih besar daripada 400. Ataupun sama dengan 400. Okey, nombor 3. Jumlah penghasilan kereta tidak melebihi 900. Makna dia jumlah penghasilan kereta X tambah Y mesti tidak melebihi. Tidak melebihi makna dia tak boleh. Kalau kita buat gini, 900, makna dia lebih pada 900. Tetapi tidak melebihi. Makna dia tidak melebihi. Tidak melebihi. Makna dia 900 boleh. Jadi tanda sama. Itu caranya. Jadi tulis 3 ketaksamaan linear selain X besar daripada kosong, Y besar daripada kosong untuk memenuhi keperluan tersebut. Okey. Jadi untuk kes ini, inilah 3 ketaksamaan. Ketaksamaan yang boleh diterbitkan daripada masalah ini. Jadi kalau kita tengok ni, banyak soalan yang boleh ditanya di sini. Contohnya kita kata mencari jumlah kereta yang maksimum. Okey. Berapa jumlah kereta minimum kat sini? Itu soalan-soalan yang boleh ditanya. Berapa bilang kereta yang minimum di sini boleh dikeluarkan? Mana dia tak boleh kurang daripada tu. Okey. Dan berapa kereta yang tak boleh lebih daripada tu. Bila kita tambah X dan Y, dia tidak boleh lebih daripada tu. Begitu. Dan kalau soalan ini diberi harga lagi. Diberi harga, dia cari berapa untung lagi. Berapa untung, berapa rugi, berapa banyak kereta yang perlu dibuat supaya untung lebih banyak dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah contoh satu masalah yang boleh dibincangkan dalam tajuk ni. Jadi ini adalah pengenalan dan saya nak tunjukkan di sini bagaimana kita menggunakan kesesamaan linear ni untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dan seterusnya kita akan belajar tentang asas-asas lah dalam tajuk ini dalam pelajaran ini pada awal sampai akhir. Sekian itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Saya Dr. Muhammad Uzi.